Alright, apa khabar semua rakan-rakan pendidik? Okay, seharapnya semua dalam keadaan yang sihat, ceria ya. Dan ialah kita semua dalam keadaan mau cuti kan, so kita faham. Right, so sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Okay, saya mulai berpantun. Ya. Right, so mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Jumaat yang penuh berkat. Okay. Dan salam Malaysia Madani kepada rakan-rakan pendidik yang sudi meluangkan masa ke sesi CDL hands-on online session, okay, siri 80 pada hari ini. Yang berusaha, Ketua Program CDL, Dr. Mahendra Singh. Yang berusaha penyelenggara program, Dr. Zalina Martahir. Okay, apa khabar Doktor sihat? Sehat. Okay. Ada sersema sedikit. Ya. Okey, Doktor. Right. Di sini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan pendidik daripada negara Brunei dan negara Indonesia ya. Selamat datang. Okay, dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pegawai-pegawai daripada JPN, SIC Plus, Barisan Penegak-penegak Sekolah dan rakan-rakan pendidik sekalian. Selamat bertemu kembali ke sesi CDL Hands-on Online Station siri 80 bersama saya Cikgu Syira sebagai moderator pada hari ini. Okay. Okay, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu semula di masa yang sama. Okay, untuk ke sesi siri pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, di sini saya ingin menjemput yang berusaha Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet reflect on. Okay, silakan yang berusaha Dr. Mahendra. Terima kasih Puan Nur Azura selaku moderator kita hari ini, dan saya juga difahamkan Cikgu Bun ya yang akan buat pembentangan hari ini. Dan kepada semua yang dapat bersama pada 3 hari bulan Mac 2023 pada hari Jumaat sambil berada dalam musim cuti sekolah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sehat, dapat mengunjungi rumah saudara mara, ibu bapa dan sebagainya, adik-beradik, rakan. Make use of these holidays. Sangat penting, ya, sangat penting. Orang silap kadang-kala kenapa cikgu diberi cuti. Cuti ini adalah untuk recuperation, supaya bila anda kembali selepas cuti ini datang dengan satu semangat yang tinggi, semangat yang baru dan rehat yang cukup, kerana tugas seorang guru berbeza daripada banyak tugas yang lain. Of course, seperti juga mereka yang bertugas dalam bidang perubatan, cikgu juga. Kita ada jururawat, cikgu pula guru rawat. So, guru rawat ini tugas dia berat. Tugas dia berat nak membina, bukan saja nak menyampaikan pembelajaran atau menghasilkan pembelajaran, tapi pada masa yang sama nak bina sasiat masa depan warga negara Malaysia. Teaching is the mother of all professions. Ya. Dia ibu kepada segala profession yang lain. Setiap individu sudah pastinya pernah digurukan atau pernah berguru di sekolah atau di mana-mana tempat. So itu kelebihan jadi seorang. So tuan-tuan dan puan-puan, topik saya pada hari ini, saya pernah juga bentangkan topik ini, tapi hari ini saya tambah lagi kerana saya dapati bahawa ini masa yang baik, masih lagi ada 2 minggu lagi, dan kepentingan tentang baca untuk dapatkan ilmu. Leaders are readers. Ya? Leaders are readers. Yang berhormat Perdana Menteri kita memang terkenal sebagai seorang pembaca. Dan mengapa, kita akan ketahui sebentar lagi. Why reading is so important. Kenapa ilmu itu sangat penting. Dan negara-negara yang maju,
di dunia dalam bidang pendidikan, umpamanya negara Finland, masyarakatnya banyak membaca. Banyak membaca. Lebih kurang setiap individu baca 12 buah buku setahun. So not all readers are leaders. Ramai orang yang baca, tapi but all leaders, kalau anda pemimpin sudah pastinya anda memang menjadi seorang pembaca, reader. Semalam dalam satu perjumpaan mesyuarat dengan Yang Berhormat Menteri, dia tahu saya berminat tentang Finland dan sebagainya. Dia kata, Dr. Mahinda, there's a book tentang autonomi guru, dia kata, yang Berhormat Menteri Pendidikan beli, dan I'm going to look for the book now. Saya juga akan baca lah untuk lihat apa yang diperkatakan tentang autonomi guru, ya. Memangnya satu tajuk dan aspek yang saya rasa penting ke hadapan dalam dunia pendidikan. The way forward dalam dunia pendidikan, autonomi guru, khususnya professional autonomy. Apa tu professional autonomy? So, tak kira lah whether all readers are leaders atau all leaders are readers. Bagi saya, all teachers are readers. All teachers should be readers. Siapa yang ada bersama dengan kita pada petang ni, you must become a reader. Apa jua jenis buku yang anda ingin nak baca, baca. Baca supaya kita boleh dapat satu inspirasi kadang-kadang, kita dapat ilmu dan sebagainya. Setiap individu tu, inspirasi yang ada pada kita daripada ilmu tu berbeza. How knowledge inspires us. So baru ni saya baca buku Uphill, The Journey of a Sikh Chinese Kampung Boy. Mereka daripada kawasan Melaka, Paula Singh penulis dia. Dan saya minati buku-buku tentang especially biografi individu atau kehidupan mereka. Umpamanya satu buku lagi yang banyak memberi inspirasi pada saya ialah The Driver's Son, iaitu pengasas kepada syarikat Sapura. Macam mana dia bermula dan whole apa yang mereka lalui. Dan kadang-kadang kita boleh kaitkan kehidupan kita sendiri dengan perkara yang mereka lalui juga. Yang terbaik saya lihat daripada yang satu perkara yang menyahut jiwa saya daripada buku Uphill, The Journey of a Sikh Chinese Kampung Boy, ialah macam mana pada tahun 50-an dan 60-an begitu sukarnya untuk mempunyai kuasa nak beli, the power to buy, kerana tak ada duit. Zaman yang berbeza. Dan bagaimana mereka sebagai satu keluarga, Paula Singh, ya, sebagai satu keluarga, 5 lelaki, 5 perempuan dalam keluarga itu, 10 orang anak, mencari surat khabar yang terbuang supaya boleh dapat ilmu daripada surat khabar, macam orang lipat nasi lemak, untuk cari keratan-keratan di situ untuk baca supaya boleh dapat ilmu. Begitu sukarnya dapat ilmu. Sehingga satu hari datang 2 orang guru yang sewa bilik di rumah mereka, guru yang buat praktikal. Dan dalam proses mereka tinggal di situ, mereka dapat mempengaruhi ibu bapa mereka untuk belikan surat khabar setiap hari. Dan pada masa itu, harga surat khabar ialah 15 sen. Hari ini 15 sen, kanak-kanak kalau lihat di atas lantai 20 sen pun tak angkat kadang-kadang, ya. Tinggal aja di situ. Tapi masa itu 15 sen untuk beli surat khabar. Daripada masa itu mereka diberi nasihat kepada ibu bapa, maka ibu bapa mereka rasa boleh invest dalam 15 sen sehari untuk dapatkan surat khabar. Saya hanya ambil satu contoh, tapi dalam penulisan itu ada banyak perkara-perkara. Dan saya rasa banyak juga buku lain yang saya baca, saya suka kerana ada nasihat, ada nilai yang kita selalu boleh ambil daripada ilmu yang kita
atau maklumat yang kita dapat daripada bacaan kita. Ini tambahan kepada penyampaian saya yang sebelum ini. Harga buku ni RM40, saya bukan nak promote ke apa, tapi selalu buku saya pun saya tak beli yang mahal-mahal. Yang penting itu ialah the knowledge ini, ya. Ada buku yang ya memangnya 100 lebih, kalau tengok kita rasa ada something daripada buku itu yang anda perlukan, then you will go for it. Money is not the criteria, ya. Okay, next slide please. So apa kelebihan ni, ya? Nak baca buku Dr. Mahinder ni asyik cakap pasal buku, ilmu. Gain a competitive advantage by reading. Read at least 1 hour per day dalam bidang yang anda rasa anda nak ceburi. Kalau anda guru matematik, anda nak belajar apa juga tentang cara nak menjadi seorang guru matematik yang hebat. Contohnya, 1 hour a day will translate into approximately 1 book a week. Sejam sehari, sebuah buku seminggu. 1 book a week will translate into approximately 50 books over the next 12 months. Dalam setahun, 50 buah buku. Boleh pinjam daripada pusat sumber, boleh pinjam daripada rakan, tapi jangan lupa nak pulangkan balik. If you read an hour a day, 1 book per week, you will be an expert in your field within 3 years. Saya ulang semula sekali lagi. If you read an hour a day, 1 book per week, you will be an expert in your field within 3 years. Through continuous learning, you will be a national authority in 5 years. Anda akan jadi orang yang menjadi pakar rujuk dalam 5 tahun. Lebih lagi, you will be an international authority in 7 years. Saya ulang semula sekali lagi. Through continuous learning, you will be a national authority in 5 years. You will be an international authority in 7 years. So carilah ilmu tu, carilah buku untuk pembelajaran. Invest in continuous learning, the next point. Spend 3% of your salary or whatever you earn on your own professional and personal development. Kalau gaji kita RM3,000, RM30 kita belanja untuk pembangunan profesional kita. Kalau tak cukup 3% dalam sebulan, simpan untuk bulan berikut, maka dia jadi RM60. And you will use that for your own development. Sometimes a single insight, a single article written by a specialist in your field can change the direction of your career. Anda selalu dengar saya kata pada penghujung penyampaian saya, baca makalah atau jurnal dan sebagainya. Kadang-kadang banyak kita baca, ya, 10 muka surat. Tapi ada 2 perkara daripada 10 muka surat itu membawa satu insight, satu pembukaan kepada minda kita. Tapi yang penting, the more ideas that you expose to yourself to, the more likely you will expose yourself to the right idea at the right time. Tak tahu idea apa anda akan datang pada masa yang tertentu. So carilah idea itu. Get that idea. Untuk pembangunan peribadi melalui pakar, melalui ada interaksi profesional dengan pakar dan juga kursus, hadiri kursus dan baca buku yang ada practical information supaya anda boleh bawa peningkatan kualiti dalam kerja dan mendapat satu kelebihan kompetitif. Ilmu itu akan sudah pastinya meletakkan anda di satu tahap, satu tangga yang berbeza. Dan bagi seorang guru, kita tidak boleh
tinggalkan ilmu. Ilmu ni sebati dengan jiwa kita. Ilmu ni sebati dengan DNA kita. Kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas saya sebut, bila kita dilatih, kita sentiasa buat assignment dan sebagainya. Tapi ilmu yang kita terima pada tahun 2000, sekarang dah 20 tahun lebih. Maka kita perlu cari ilmu yang baru. Ilmu yang boleh membawa satu pembaharuan kepada cara pemikiran kita. So jangan lupa formula kita untuk hari ini. Read 1 hour per day, 1 book a week, 50 books a year, and become an expert in your field in 3 years. Saya guarantee you will become an expert. Dengan ilmu amal yang diamalkan dalam bilik darjah dan di sekolah, campur dengan bacaan anda, you will become the expert. Bukan expert dari perspektif teori saja, tapi juga dari perspektif pengamalan. Because you are working as a teacher. Tugas anda sebagai seorang guru. So ingat, Harry S. Truman, the 33rd President of the USA, sebut, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Tapi bagi saya, semua yang ada bersama saya pada hari ini ada 181 orang sekarang. 181 orang ni sudah pastinya akan jadi that reader, pembaca untuk meneroka ilmu yang baru. Bagi seorang pemimpin, bagi seorang PGB, pengetua guru besar, jangan lupa anda berdiri depan guru-guru anda setiap minggu dalam perhimpunan mingguan, dalam mesyuarat dan sebagainya. So anda harus sampaikan ilmu-ilmu baru. Kita tidak boleh jadi individu yang sampaikan perkara yang kita sudah sampai, benda yang sama kita sampaikan setiap minggu. So, bawa satu pembaruan. Kalau cikgu bertugas pada minggu itu, datanglah dengan 5 atau 6 ayat yang anda akan sampaikan kepada murid anda, kepada rakan-rakan lain yang dengar bersama, ilmu yang baru. Ilmu yang anda rasa kalau dikongsikan akan terbenam dalam sanubari murid-murid dan rakan guru kita. Kita sentiasa kena jadi role model. Supaya kita boleh meneliti dan meneroka idea dan ilmu baru. Kita boleh menyoal dan mencabar perspektif dan amalan semasa dalam adab yang terpuji. Bukannya jadi penyoal kerana kita sudah baca 2 buah buku, maka kita nak tunjukkan kita sudah baca 2 buah buku. Itu tidak hasratnya. Hasratnya kita ada ilmu. Kalau ilmu kita boleh membawa satu tanda soal kepada apa yang kita sedang bincangkan atau kita sedang dengar, itu adalah perkara yang penting bagi pembangunan institusi. Kita tidak boleh jadi yes man sahaja. Kita menyoal dan mencabar perspektif dan amalan dalam adab budaya ilmu yang terpuji. So untuk mendapat adab budaya, mungkin Datuk terputus tu, mungkin tunggu sekejap lah, dia akan masuk balik insyaAllah. Okay, baik. Ya, betul. Daripada apa yang saya faham, daripada pemahaman saya lah, perspektif saya berkaitan dengan intifati daripada Datuk Dr. Mahendra tadi, di mana nak menjadi seorang leader ni, untuk menjadi seorang leader ni, leader mesti membaca. Itu yang sangat penting lah. Dan seperti apa yang saya lihat tadi dalam chat, kata Dr. Zarina, mengatakan carilah ilmu tanpa jemu dan pasti bertemu. Itu memang betul. Bila kita guna online, kadang-kadang kita mengalami keadaan begini. Saya sangat yakin tuan-tuan dan puan-puan tahu keadaan macam ni normal. Tapi apa yang kita dapat sebentar tadi itu, saya rasa satu yang sangat-sangat bagus, yang sememangnya kita sebagai pendidik harus ambil cakna.
nak baca, rakyat Malaysia satu ketika dulu hanya dikatakan membaca 5 helaian muka surat setahun. Tapi sikap itu saya rasa telah berubah dari semasa ke semasa, dan hari ini kita dengar apa yang Datuk cakap tadi adalah sesuatu yang sangat bagus. If we can do that, sangat-sangat memberangsangkan. Yes, Datuk dah masuk balik. Silakan Datuk. Ya, sorry. Ada masalah dengan komputer hari ini. Boleh tayangkan semula. Okey. So kita ke dua poin yang terakhir, iaitu pemangkin sebagai refleksi ya ilmu ni. Dan kalau kita dah baca, kita habiskan sebuah buku, kita rasa kita rasa some sense of enjoyment ya setelah kita baca. Saya sebut tentang negara yang hebat seperti Finland. Masyarakat di Finland pinjam 68 juta buku pada tahun 2017 atau 2018. So, ingat, mereka daripada banyak perkara yang diminta kepada mereka, mereka kata, masyarakat Finland kata yang nombor satu, dia nak air yang bersih. Nombor dua, dia nak libraries. Itu permintaan yang kedua. Bukan highway, bukan kereta api laju dan sebagainya. Itu masyarakat mereka. And they have a very new library di Helsinki yang dipanggil Ode. So, ingat, bila saya rasa bosan, saya akan baca buku. Sepatutnya orang kata bila saya rasa bosan, saya pergi ke IOI Mall ke dan sebagainya. So, tapi ini daripada satu poster yang saya pernah lihat di IAB dulu, Pusat Sumber IAB, bila saya rasa bosan, saya akan membaca. When I'm bored, I read a book. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bahawa ilmu itu penting, dan asisten saya akan bacakan ayat-ayat terakhir. Okey. Boleh. You don't laugh. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the minds. Okay, thank you. Assistant saya sudah bacakan. So remember, buku adalah beban latihan untuk minda. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. So, bila kita baca buku, kata Jumpa Lahiri, seorang pengarang yang terkenal, that's the thing about books. They let you travel without moving your feet. Anda boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Itu saja daripada saya. Minta maaf tadi tentang gangguan teknikal. So thank you very much. Saya serahkan kembali kepada Puan Azura sebagai moderator kita untuk hari ini. Ya, terima kasih Dr. Okay, Datuk Dr. Mahendra di atas perkongsian sebentar tadi. Okay, daripada apa yang saya fahami, wah, memang kena dengan jiwa saya. Sebab saya pun suka membaca, memang penuh dengan buku. Even sekarang pun masih lagi memegang buku. Walau di mana saja memang saya akan bawa buku. Sebab bagi saya itu memang betul. Buku adalah gerbang kepada ilmu pengetahuan. Jadi untuk menjadi seorang guru pun, wow. Okay. Jadi untuk menjadi seorang guru pun, guru ni dia mesti ada pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang luas. Jadi untuk menjadi seorang yang berpengetahuan, kenalah membaca. Membaca adalah latihan minda sebenarnya. Okay. Even Perdana Menteri kita sendiri pun orang yang suka membaca. Okay. Jadilah seorang guru yang berpengetahuan, jadilah seorang guru yang boleh membawa pembaharuan kepada anak-anak didik kita. Kita buka minda mereka melalui amalan membaca buku. Sangat penting sebenarnya. Termasuk juga ya, Puan, termasuk juga yang berhormat Menteri Pendidikan kita. Yes, betul. Yang sekarang. Dia pun suka baca. Yes, YB. Ya, betul. Terima kasih Datuk Doktor mengingatkan saya kembali. Alright. Yes, okay, terima kasih Doktor. Okay, jadi memang agak menarik sesi perkongsian daripada yang berusaha Datuk Dr. Mahendra, okay, iaitu berkaitan dengan buku. Betapa pentingnya buku,
betapa pentingnya kita sebagai seorang guru di dalam jiwa pendidikan kita sendiri. Okey, sekali lagi terima kasih Datuk di atas pandangan, nasihat dan panduan yang berguna untuk kami semua. Okey, diharapkan segala info yang diperolehi pada hari ini akan memberikan satu panduan dan juga nafas baru. Okay. Nafas baru kepada kita sebagai seorang guru-guru, ya, sebagai seorang pendidik, okey, di dalam menyemai jiwa pendidik supaya kita menjadi seorang guru yang berpengetahuan, guru yang berkemahiran dan guru yang boleh membantu anak-anak didik kita. Okey. Okey, baiklah, kita sudah pun sampai ke sesi yang saya fikir kemuncak kepada sesi perkongsian pada hari ini. Okey, di mana kalau saya lihat ya daripada CV speaker kita pada hari ini memang bukan calang-carang orangnya. Memang hebat. Saya pun baca CV tu, wow, 7 muka surat. 7 pages. Saya pun tengok-tengok, oh, memang hebat orang. Memang hebat. Saya kagum dan saya tumpang gembira dengan cikgu ni. Okey, speaker kita pada hari ini ialah Cikgu Nur Adilah binti Osman. Okey, baiklah izinkan saya untuk membaca profil beliau. Okey, di mana Cikgu Adilah, Cikgu Nur Adilah ataupun Cikgu Dila, ya, dikenali Cikgu Dila mempunyai kelulusan akademik ijazah sarjana muda fizik gunaan dengan kepujian ya, daripada Universiti Sains Malaysia, dan Cikgu Dila juga mendapat diploma pendidikan iaitu kemahiran teknikal di PLI di Universiti Tun Hussein On. Okey, dan kalau kita lihat ya, Cikgu Dila ni berkhidmat di SMK Sungai Rambai, Melaka. Wow, orang-orang Melaka. Okey, dan kepakaran Cikgu Dila ni adalah di mana beliau ni saya kagumlah dengan cikgu ni. Okey, dia Cikgu Dila ni adalah guru cemerlang reka bentuk dan teknologi. Hebat ya, jadi orang pakar wujud. Okey, dan Cikgu Dila juga adalah seorang edufluencers, okey, daripada KPM dan Padu, dan juga selain daripada itu Cikgu Dila ni adalah jurulatih utama RBT peringkat PPD Jasin dan juga JPN Melaka. Okey, selain daripada itu Cikgu Dila adalah seorang penceramah dan pembentang inovasi pengajaran dan pembelajaran serta penceramah, pembentang dan juga penulis bagi kajian tindakan. Memang hebat. Memang kena ya doktor dengan hari ini. Memang kena betul. Okey, dan kalau saya lihat pun pendapat kejayaan daripada Cikgu Dila ni daripada tahun 2015. Wow. Very awesome. Okey, memang habislah. Okey, memang hebat. Okey, dan kalau di sini saya lihat daripada pencapaian beliau pada tahun 2000. Okey, pada tahun 2021 beliau telah menerima anugerah emas inovasi E15 dalam pertandingan International Digital Innovation and Invention Challenge. Okay, and Cikgu Dila juga adalah penerima bagi anugerah guru inovatif peringkat Negeri Melaka pada tahun 2021. Okay, selain daripada itu juga Cikgu Dila adalah pembentang pedagogi dan PDPR tajuk E15 iaitu peranti elektronik peringkat Negeri Melaka, dan pencapaian beliau memang saya sangat-sangat bangga juga di mana Cikgu Dila adalah pembentang inovasi International Symposium Child Education IC 2022. Okey. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini saya menjemput Cikgu Dila untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Hebat. Terima kasih pada Puan Moderator, Cikgu Zura, rakan PDG saya. Banyak sangat baca tentang saya tu. Okay, sikit-sikit sudahlah. Banyak lagi ilmu. Datuk lagi banyak. Dan tu banyak lagi ilmu yang perlu saya pelajari daripada Datuk. Okay? Ingat 1 hour baca. One week must be 1 book. Okay. Saya ambil 2 tu dulu. Supaya kita improve lagi masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton, hadirin dan hadirat sekalian, guru-guru yang berada di Brunei, di Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak yang berusaha, Ketua Program Datuk Dr. Mahendra Singh, yang berusaha penyelaras program Dr. Zalina binti Muhammad Tahir,
Dan moderator saya, yang bersama saya pada hari ini, moderator saya Puan Azura, rakan program Duta Guru, rakan CDL, banyak sangat rakan ni. Jadi kita memang bekerjasama dan membuat jalinan bersama-sama. Okay, alhamdulillah. Okay, sebelum saya membuat pembentangan, izinkan saya membaca 2 rangkap pantun. Dengar ya Datuk. Cili dipipih, tangan berpijak, gulai dimasak, dek darah sunti, kaedah bermain, sambil belajar, ilmu diperoleh, murid suka hati. Satu rangkap lagi. Dilumur garam, tangan yang pijar, baru selesa, nak makan nasi. Inovasi saya untuk mengajar. Meh mari sini saya kongsi. Okey, boleh Ada yang nak beli ke? Okey. Alright, okay, sebelum saya memula, izinkan saya ya penonton semua untuk saya share screen. Okay, sebelum saya mulakan presentation saya ni hari ni, okay, ingin saya ingatkan. Okay, suka saya ingatkan selamat datang kepada semua penonton. Okay, sesi perkongsian ilmu kita ni adalah siri ke-80. Okay, jadi ingat CDL Hands-on Online Season. Okay, objektif kita, pertama, berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetisi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan akhir sekali, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Okey, diingatkan kepada, jadi moderator lah Cikgu Dila hari ni. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma sahaja, free of charge, tak kena sebarang bayaran. Yang kedua, peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat. Ingat, hari Jumaat je memang date kita. Jangan kosongkan date. 3 hingga 4.30 tu berlaku 1,5 jam. Date kita. Ilmu, macam-macam ilmu kita akan pelajari daripada guru-guru yang hebat-hebat. Kemudian perkongsian secara hands-on, sijil ada disediakan menerusi pautan pada akhir nanti. Sebelum saya mulakan, izinkan saya buka Mentimeter. Saya nak semua penonton-penonton bersama dengan saya. Sebelum tu ingin saya utarakan soalan yang berada di skrin ataupun slide depan anda semua. Adakah anda sudah menghasilkan inovasi? Jadi saya nak lihatlah para penonton saya pada petang ni. Jadi para penonton boleh pergi ke Mentimeter, www.mentimeter.com, dan nanti moderator boleh tolong saya sharekan link ya. Ada kan link? Alright, adakah anda sudah menghasilkan inovasi? Kita tunggulah sekejap ya. Saya bagi masa dalam masa 30 saat dari sekarang. Boleh tak? So saya dah presentkan. So kita tengok berapa orang penonton di kalangan guru-guru di luar sana, SIC Plus, tak kira lah siapa-siapa. Tak kira lah, kita nak tengok berapa penonton kita, kebanyakannya yang dah ada ataupun tak ada. Jadi kita nak tahu. Ada 5 orang, 15 katakan tidak. Mungkin akan meningkat angkanya. Kita bagi masa pada penonton-penonton kita. Ni kalau sama level nanti, kita minta yang dah sudah tu bagi pembentangan ya. Alright. Masih lagi tidak menguasai ataupun maksimum lah maksudnya. Ada lagi tak? Mana penonton-penonton? Jom masuk Menti. Kita try tengok, nak tengok. Saya nak kena buat searching sikit lah kan. Ramai ke tak ramai yang dah ada inovasi ni.
Okey, masih lagi tidak. Okey. Ada lagi nak jawab? Saya baru nak tamatkan ni. Okey, kita bagi peluang sekejap ya. Okey, masih tidak lagi tinggi daripada ya. Ramai yang dah ni. Nanti kita jemput dia nanti untuk sharing inovasi masing-masing. Alright, so saya ambil kesimpulan. Okay, saya ambil kesimpulan. Okay, ada lagi? Ada yang nak share lagi? Alright. Okay. Okay, so memang kita tengok kat sini. Okay, lihat di skrin saya. Ramai yang tak ada daripada ada. Okay, so kita pergi terus kepada slide saya. Alright. Take time sikit ya. Alright. Okay, kita pergi slide seterusnya. Okay. Okay, saya nama Nur Adila binti Osman, nama diberi daripada SMK Sungai Rambai Melaka. Okay, tajuk saya pada petang ni adalah syoknya bermain E15. Apa dia E15 tu kan? Saya salah seorang ahli ataupun AJK tertinggi, penggerak guru inovasi Melaka. Okay, ini adalah pengetua saya, Muhammad Safwan Chai. Inilah pengetua saya yang selalu sokong apa segala yang saya buat. Okay. Okay. Cikgu Dila. Tak ada suara Cikgu Dila. Okey, ada suara tak? Suara ada? Tak. Tak ada suara? Kejap ya. Kita try stop kejap. Maaf ya. Tadi test okey je, ada suara. Sekarang tak ada suara pula. Sebentar ya. Kenapa tak ada suara? Saya try share sekali lagi skrin. Ada tak? Sekarang ada? Tak ada juga. Ada. Tak ada? Ada tak? Ada yang tak ada, ada yang ada. Oh, tak dengar? Yang lain dengar tak? Tak dengar. Tak dengar. Maksudnya suara video yang tak dengar. Suara video tak dengar. Suara video tak dengar, suara pun dengar. Tutup. Ini adalah simbol bagi suri tekan. Now dah dengar. Sekarang dengar dah. Dah dengar dah? Alright. So saya ulang baliklah video ni. Maafkan saya, mungkin lain ke, wallahualam lah, saya pun tak tahu. Tapi dekat, kita cubalah kan. Ini semua teknologi, kita kena belajar. Kan Datuk? Semua teknologi. Okey. Tengok video. Untuk apabila guna switch ditekan, ni push button warna merah ni, bahagian warna merah ni. Ditekan, buka akan terbuka dan arus akan tertutup. Ini adalah simbol bagi switch tekan, buka. Faham? Faham. Okey, kalau kita tengok sedutan video ni ya, rakan-rakan di luar sana, guru-guru. Okey, saya menggunakan kaedah tradisional. Dia tak berapa tradisional kerana dulu tradisional kita menggunakan kapur kan. Jadi sekarang kita dah maju, kita dah guna teknologi makin lama berkembang, kita dah menggunakan LCD, kita dah guna. Tapi bagi saya seorang guru, ini adalah kaedah tradisional yang saya lakukan sebelum ni. Jadi memanglah kalau kita lihat kat sini adalah sehala sahaja. Ya faham? Faham. Tadi faham tak tidak? Kan? Itulah dia. Okey. Jadi saya berfikirlah dan sebab dah masa ni saya menghasilkannya pada tahun 2020. Memang PKP, sebelum PKP saya sempat melaksanakan bersama anak murid saya
kaedah terkini E15. Okay, di mana kalau guru-guru lihatlah, guru-guru lihat, saya hanya menggunakan kotak je cikgu. Jadi inovasi ni jangan berat-berat cikgu. Tak perlu nak canggih-canggih. Walaupun kat belakang saya ni cikgu tengok wallpaper saya ni, kenapa beza dengan yang kotak. Tadi Cikgu Dila kata buat kotak. Mula-mula cikgu, kita nak mula-mula, kita perlu buat prototype. Okey, cikgu faham. So prototype cikgu, kita gunalah bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, dan jangan lupa lower cost. Cikgu, lower cost. Okay, jadi saya menggunakan buah jalan pun guna skoci je cikgu, saya spray. Nak nampakkan kelainan buah jalan untuk pemain pertama, dan seterusnya. Dadu, dadu saya nanti masa kaedah penggunaan nanti saya ceritakan. Dadu saya pelik sikit daripada dadu yang ada di luar sana. Kan inovasi kita ikut acuan, ikut rentak kita, janji kita bersama murid. Mula-mula cikgu nak mulakan adalah dalam PDP cikgu. Dalam PDP cikgu, tak perlu luar. Saya memang bermula pada 2020 tu adalah daripada kelas saya sendiri. Okey. So apa dia maksud E tu? E adalah untuk elektronik dan 15 adalah 15 peranti-peranti elektronik yang murid-murid saya perlu untuk kuasai. Sebab lepas ni untuk tajuk reka bentuk elektronik ni mereka nak mengawal untuk pengaturcaraan. Dia nak coding. Jadi kalau dia orang tak kenal pada 15 peranti ni macam mana mereka nak coding, nak buat produk masing-masing. Jadi tak kenal maka tak tak kenal maka tak cinta. Kalau dah cinta sayang. Sayang. So, kenal maka kena bertanya. Apa itu? Kita boleh berinteraksi lah. Jika cikgu-cikgu tak faham, tanya je, mencelah lah. Apa Cikgu Dila? Ada soalan ke? Boleh nanti. Direct je moderator. On. Okey, jadi ini ada papan permainan. Sebab kenapa saya wujudkan papan permainan yang ada design ni? Habis kotak saya tu, dah cakap sabar pula kita sekarang. Habis kotak saya tu lunyai. Saya buat 5 kotak untuk satu kelas, satu kotak 5 pemain. Okey, jadi lunyai. Jadi saya kata saya perlu fikirkan bagaimana untuk menghasilkan inovasi saya supaya tahan, lasak, boleh digunakan dengan ramai lagi anak-anak murid saya. Okey, jadi saya buat tu. Okey, sinopsis sedikitlah. Sinopsis berkaitan dengan E15. Okey, pertama, kalau kita lihat, E15 saya ni memang inspirasi permainan dam. Dam ular. Semua penonton kat luar pernah main dam, betul? Okey, jadi saya ambil tajuk RBT tingkatan 2 iaitu tajuk dia reka bentuk elektronik. Bagi apa tujuan dia? Untuk sinopsis saya ni adalah untuk menarik anak murid saya. Okey. Kemudian yang paling best, paling siuk lah orang Sabah bilang kan, paling siuk. Menepati instrumen DSKP. Jadi cikgu-cikgu kat luar jika nak buat inovasi, kita janganlah kita syok sendiri. Sebab kita buat inovasi ni untuk kita dengan murid kita. Kan saya cakap tadi dalam PDP kita. Kita mula dengan sekolah kita dulu, murid kita. Baru dengan kita sebar luas di panitia kita. Dengan guru-guru lain. Baru keluar daripada sekolah kita. Begitu. Okey, next slide. Objektif. Okey, bila cikgu-cikgu sudah fikir satu inovasi cikgu, cikgu perlu nyatakan apa dia punya objektif pertama. Macam saya, apa tujuan saya? Meningkatkan kemahiran mengingat peranti-peranti elektronik dengan betul. Yang kedua, untuk menggalakkan minat murid saya mempelajari subjek RBT. Yang ketiga, menyenaraikan peranti input dan peranti output dengan tepat. Di antara peranti-peranti tadi tu ada peranti output, ada peranti input. Jadi saya suruh anak murid saya kenal pasti bagaimana kan. Jadi alhamdulillah dengan E15 tercapai. Nanti kita lihat keberkesanan dia ya. Okey, cikgu-cikgu kat luar jika nak mulakan inovasi perlu mulakan yang pertama dengan isu permasalahan. Di mana apa yang cikgu hadapi di dalam kelas cikgu. Tak kiralah apa tajuk cikgu.
Nyatakan apa isu masalah. Macam saya memang isu masalah murid saya tidak mengingat. Dia ingat 3, kadang 2, kadang 1, kadang bagi gambar-gambar dah tak ingat dah. Secara kaedah tradisional yang saya jalankan tadi, memang PDP saya, memang saya tak berjaya. Objektif saya tak tercapai. Saya pening sebab macam mana saya nak suruh mereka ni minat dengan tajuk reka bentuk. Dengar je elektronik, mereka dah macam, sebab elektronik benda tak nampak kan. Dia di dalam kan, macam dalam washing machine kan, dalam peranti-peranti kecil. Kalau macam elektrik ada juga yang mereka nampak. Kalau yang tajuk elektronik ni memang sukar. Bila tak nampak mereka takut. Okey. Kumpulan sasaran saya adalah kelas 2 Tun Kudu. Masa tu kelas 2 Tun Kudu saya ajar pada tahun 2020. Mereka ini adalah kelas yang mempunyai cabaran yang agak tinggi bagi saya lah. Jadi saya nak tarik mereka, saya nak grab mereka dekat dengan saya dan mereka boleh menghasilkan produk-produk menggunakan peranti-peranti elektronik itu. Kemudian kita nyatakan juga kumpulan sasaran lain selain daripada kelas 2 Tun Kudu, siapa lagi yang boleh guna inovasi kita ni? Sekolah menengah yang mengambil subjek RBT, sekolah rendah ada RBT pun ada walaupun perantinya tidak banyak sebab dia ada buat en blok kan. Sekolah rendah, kolej vocational, politeknik, saya dah cuba dengan mereka juga. Jadi kita kena pastikan selain daripada mula-mula kelompok dia adalah di dalam kelas kita sendiri cikgu. Baru kita pergi panitia, pergi satu sekolah dengan guru-guru lain, sebar luas, baru kemudiannya dengan sekolah-sekolah lain dan guru-guru lain. Huraian inovasi. Macam saya cakap, memang prototipe saya menggunakan cardboard dan gunting. Selain tu, color magic, pensel warna. Kalau cikgu-cikgu nak cut budget lagi, so tak payah print lah gambar-gambar. Cikgu-cikgu boleh lukis, boleh lakar, boleh lukis dan color sendiri. Memang jimat. Ada cuti sekolah kan, ada masa kan. Jadi kita buatlah. Kalau tak ada, kalau cikgu tak nak cut, cikgu boleh print lah, print bercolor. Jadi nampak objeknya. Kotak, kotak recycle memang saya pakai. Double sided kertas A3. Kenapa cikgu dia guna kertas A3? Kerana papan board saya tu dapat lebih besar. Kalau A4 kecil saja. Kalau besar mudah. Rakan-rakan pemain tu akan lihat. Yang tadi saya masa mula-mula tadi kan, saya ada cakap pasal kos. Memang cikgu-cikgu untuk menghasilkan inovasi kita kena buat lower cost cikgu. So RM28 bagi saya semua boleh. Maksudnya guru-guru boleh dengan harga RM28. Cuba cikgu, satu inovasi cikgu 280. Bagaimana ya kalau macam tu? Kan? Mesti macam 280. Aduh 280 macam-macam boleh buat. Boleh beli buku, kita boleh baca buku, banyak lagi kan. Jadi kaedah guna penggunaan saya yang pertama. Cikgu, saya nak bagi tahu cikgu. Langkah ataupun cara penggunaan bergantung dengan kita. Janji murid kita faham. Kita kena senaraikan bagaimana produk kita ini digunakan. Langkah pertama macam saya mesti ada guru muda. Ada 5 orang pemain, salah seorangnya adalah guru muda. Di mana guru muda ni tugas dia mengadili markah dan dia juga menyemak, memberitahu jawapan rakan-rakan tu betul atau salah. Kat sini dah ada melibatkan PAK 21. Cikgu-cikgu. Kemudian lain kali cakap bayar terang. Kita tengok sekejap video, sedutan video petang-petang ni kan. Arwah-yarham P. Ramli bersama Arwah-yarham Ibrahim Pendek. Tapi ingat, ini buah dadu, kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cik. Mari. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari sama saya. Mari. Mari ya Habib, mari ya Syekh, mari ya Sidi. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari sama saya. Sini ada nombor 1 sampai 6. 1, 3, 4, 5, 6. Ini dadunya. 1, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tikam. Nombor berapa pun awak suka.
adalah sedutan video. Kenapa saya kaitkan video video Allahyarham P. Ramlee dengan Ibrahim Pendek ni dengan saya punya langkah yang kedua. Kita lihat. Okay, kerana dadu yang saya cipta, okay, kalau Ibrahim Pendek tadi 2 je. Setiap pembukaan dadu dia 2 je. Lepas tu boleh buka permainan tu sebanyak 3 kali. Kalau lebih habis kena lunyai nanti. Tapi Cikgu Dila punya boleh buka banyak kali. Boleh dimain banyak kali. Tak ada student kata, Cikgu Dila tak aci lah main macam ni, tak aci lah. Belum ada lagi. Setakat ni lah, dah 2 tahun digunakan, belum ada lagi. Okey, jadi Cikgu Dila cipta, kalau nampak lah, di tangan saya ni memang saya 2 permukaan 1. 2 permukaan 1, okay, 2 permukaan 2, okay, dan 2 permukaan 3. Ada 3 saja. Kenapa ya? Ada yang nak jawab ke? Penonton mana yang jawab tu? Ada tak? Kenapa 3 saja Cikgu Dila punya dadu ni? Memang 3. Tak ada 6. Memang tak ada 6. Sebab ini inovasi kita kan. Ikut kita lah. Jadi kalau cikgu nak buat, cikgu jangan fikirkan apa orang lain fikir. Sebab cikgu je tahu apa inovasi cikgu nak digunakan bersama murid cikgu. Jadi kenapa saya ambil sudutan video tadi? Kerana dia punya setiap permukaan 2 cikgu. Kalau cikgu nak buat boleh. Tapi ingat, 3 kali je buka, habis kena rejam ni. Okey. Jadi pemain diminta membaling dadu terlebih dahulu, menentukan petak berhenti. Setiap pemain akan membaling dadu mengikut giliran. Sama kaedahnya, bagaimana kita bermain dam ula. Okey. Kemudian lepas dah main tadi, dah dapat petak jalan, dah ada buah jalan tadi tu, kita kena murid, pemain perlu mengimbas QR code. Okey. Telefon mesti cikgu tanya, macam mana Cikgu Dila ni bawa telefon? Saya pinjam cikgu telefon-telefon yang dapat free tu kan. Saya pinjam untuk scan QR code je cikgu. Bukan nak buat apa pun kan. Jadi boleh scan soalan. Cara QR code macam-macam. Cikgu nak buat video boleh, nak buat soalan boleh, nak berbunyi pun boleh juga. Tak ada masalah. Itulah ikut kita, kreativiti kita. Okey, langkah seterusnya iaitu langkah 4, mata ganjaran. Pemain yang menjawab betul, kita akan bagi dia mata ganjaran sebanyak 5 markah. Siapa yang nak bagi tadi? Siapa yang nak bagi tadi? Yang langkah 1 tadi. Guru muda. Mana penonton ni? Penonton tak jawab dia. Nanti Cikgu Dila nak bagi hadiah tau. Ada sikit kuis nanti. Ada hadiah. Cikgu Dila ada soalan tu Cikgu Dila. Boleh. Di ruangan chat daripada Cikgu Hafsah. Cikgu Hafsah tanya, dadu macam tu ada jual dekat luar Dadu macam ni ada jual ke kat pasaran? Okey Cikgu Hafsah. Thank you Cikgu Azura. Okey, rasa-rasanya ada jual ke kat pasaran? Macam mana Cikgu Dila nak buat? Adakah kami RBT ada belajar pembuatan lah. Boleh je buat dadu ni. Tak ada masalah. Tapi dadu ni saya dapati memang sebenarnya ni nak kena bocor rahsia lah ni. Okey, dadu ni diperbuat daripada bahannya adalah plastik. Cikgu Dila pecah rahsia lah ni kan. Dia ada 6 permukaan sebenarnya. 6 titik sebenarnya. Cikgu Dila ni pasti licin dekat yang ni. Jadi tinggal 2 je lah. Faham tak? Sebab saya nak bermain 3 sahaja kerana saya hanya ada 17 petak termasuk petak start dan end. Jika saya main dadu yang ada 6, jadi keberangkalian murid nak menjawab hanya 2 ataupun 3 sahaja. Faham tak? Atau lebih. Tetapi sebab saya nak lebih mereka menjawab, kan? Jadi nak dapatkan kumpulkan markah. Okay, jadi saya buatlah 3. Kalau cikgu nak buat 1, 2 pun boleh cikgu. Tak ada masalah. Terima kasih ya kepada penonton yang bertanya. Okey. Kita pergi pada mata ganjaran dah sudah. Kita pergi kepada langkah seterusnya. Langkah ke berapa ni? Okay, langkah ke-5. Semuanya ada 6 saja. Okay, iaitu buku teks. Cikgu-cikgu. Kita buat inovasi, jangan syok sendiri cikgu. Apa-apa cikgu, kitab kita adalah buku teks dan DSKP. So jangan nafikan. Okay, murid perlu. Okay, aktiviti yang ni ke-5 ni adalah murid dibenarkan merujuk buku teks untuk cari jawapan.
Senanglah Cikgu Dila kalau macam tu. Tak juga. Ada mereka yang tak dapat cari juga. Okay? Kan kita sebagai facilitator, mereka yang mencari. Okay, Cikgu. Bila mereka mencari, dia explore Cikgu. Dan dia baca. Bila baca, kat situ ada penekanan, okay, dia salin jawapan tu di whiteboard kecil. Saya sediakan setiap pemain whiteboard kecil. Okay, kemudian, guru muda pun semak jawapan. Betul tak? Okay, betul tak jawapan tu? Guru muda ada buku jawapan. Selalunya guru muda kita ambil murid yang cemerlang di kalangan yang cemerlang ni. Cemerlang daripada kalangan yang cemerlang tadi tu. Macam tu. Kita kena ambil lah supaya dia memang jadi guru muda. Kadang dia tak payah pakai buku jawapan, dia tahu jawapan kawan dia tu betul atau salah. Okay? Jadinya itu adalah langkah yang kelima. Langkah keenam, langkah keenam iaitu penentuan pemenang. Dah main kan, takkanlah tak ada siapa yang menang. Okay, mesti ada syarat. Kita berikan syarat. Okay, di mana semua pemain perlu capai sampai N. Lepas tu totalkan markah-markah semua. Siapa markah paling tinggi, dialah pemenang. Acik tak? Acik ke tak? Okey, kalau kata ada murid-murid menafikan cikgu, tak adalah macam ni cikgu, kan? Cikgu saya nak main lagi lah cikgu. Tak puas hati tak apa, main lagi sekali cikgu, tak ada masalah cikgu. Ini inovasi kita. Kita tak perlu nak pulang-pulangkan kembali pada orang lain sebab kita punya. Kita nak pakai berapa lama pakai, tapi janganlah asyik PDP 2 minggu lagi pun guna lagi kan. Itu dah melampau sebab mereka dah kuasai. Okey. Okey, ini adalah sedutan semasa murid saya bermain. Dia buat jalan. Ini kita rasmikanlah yang dah design ni. Memang sangat tahan sampai dah 2 tahun pun okey. Setahun setengah lah. So 2 tahun lah, 2023, 2 tahun masih okey. Kalau kotak saya memang dah linai. Kotak dah kata apa dah terbit. Okey, jadi dia akan dia akan salin jawapan dekat whiteboard kecil tu. Okey. So inilah situasi lah semasa murid bermain. Okey. Kita pergi kepada keberkesanan ya, cikgu-cikgu semua. Okay, keberkesanan inovasi saya kalau kita lihat di graf. Cikgu, sebelum kita menggunakan tadi kaedah tradisional, kita lepas kita dah mengajar tu, kita bagikan ujian atau kuis ke cikgu berkaitan dengan inovasi yang kita bina tadi tu. Okay, jadi kita buatlah. Ujian diagnostik 1, ujian diagnostik 2. Okay, bila saya buat cikgu, alhamdulillah memang meningkat. Ini baru kali pertama main. Okay, kali kedua, ada yang dapat, ada kelas yang dapat sehingga markah penuh. Okay. Ini adalah pakar rujuk untuk inovasi E15 saya, iaitu Dr. Nur Hidayu. Okay, saya mempunyai PhD dalam bidang electrical engineering dan juga telah mendapat Professional Technologies. Okay, saya diberi mandat untuk bagi komen sedikit sebagai pakar rujuk kepada inovasi E15 yang telah dilaksanakan oleh pada saya seorang guru yang cemerlang dah, guru yang bernama Nur Adilah binti Osman. Okay, saya dah tengok mereka bentuk teknologi ni yang berasaskan peranti elektronik. E15 ni diberi nama sebab ia mengandungi 15 komponen elektronik di mana pelajar tingkatan 2 menggunakannya dalam subjek RPT. Okey, pelajaran tersebut perlu mengenal pasti kesemua komponen-komponen yang ada. Okay, pada saya inovasi ini dapat memberi keseronokan kepada pelajar untuk memahami setiap komponen yang terlibat dalam data-data yang dia akan reka selepas itulah. Okay, dengan bermain ini membuatkan pelajar lebih memahami, lebih mengingat untuk pergi ke step seterusnya. Okey cikgu. Pakar rujuk ni penting untuk inovasi. Cikgu kena ingat, lepas cikgu dah settle tadi kan, dah cari isu permasalahan, dah tengok lower cost semua, cari pakar seorang pakar rujuk untuk mengesahkan inovasi cikgu tu. Ini pula adalah rakan guru RBT di SMK Saya Cikgu Junaidah binti Baharom dari SMK Tun Said Zahiruddin mendapati bahawa kit E15 ini
dapat membantu pelajar-pelajar saya dalam mempelajari dan mengingati terutama topik peranti elektronik dengan lebih mudah. Okey, ini pula anak murid saya sendiri. Dari tingkatan 2, cikgu saya sekarang dah tingkatan 4. adalah binti Osman. Saya suka bermain dengan P15 kerana ia memudahkan kita untuk ingat tentang peranti elektronik. Ia amat best. Sekian, terima kasih. Okey. Cikgu, lepas kita dah ada kan, maksudnya kita temu bual lah bersama murid, rakan guru kan, dengan guru luar yang dah guna inovasi kita buat sedikit lah video. Itulah inovasi cikgu ya. Okay, kemudian nyatakan kelebihan inovasi macam saya punya, mudah mengingat, tidak membosankan, kaedah pembelajaran abad ke-21 dan yang paling seronok sekali ianya ialah konsep didik hibur. Fun learning lah cikgu. Dan cikgu jangan lupa, macam saya cakap tadi, buku teks, GSKP, apa-apa cikgu buat inovasi, rujuk terlebih dahulu GSKP. Bila anak murid cikgu bermain dengan E15, mereka akan capai 2.41, 2.42, 2.43 dan seterusnya. Mereka dapat menghasilkan produk untuk tahap penguasaan 6. Itu yang paling seronok cikgu. Okey, dan berkaitan dengan inovasi juga ni cikgu. My IPO. Bila dah buat cikgu, daripada kotak tadi, cikgu, ada yang tanya dengan saya, Cikgu Adila, daripada kotak tadi boleh tak saya nak pergi daftar My IPO? Saya takutlah orang tiru saya punya nanti kotak saya kan. Boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi ada laporan inovasi cikgu lah. Sekurang-kurangnya ikutlah lebihlah daripada 5 ke 6 paper muka surat. Maaf. Siap tentang laporan inovasi cikgu. Sekarang cikgu, masa saya buat cuba tengok berapa tu. RM15 tambah 15 copyright, 10 semua total RM25. Cikgu, sekarang tahu tak berapa? Cuba teka. Yang dah buat tu, yang dah buat inovasi tu dah pergi daftar ke inovasi anda? Berapa sekarang harganya? Ada tak? Berapa tu? Apa tu tangan-tangan tu? 250. 200 lebih. Nah. 350. Rugi kamu. Saya kena berapa ringgit je? Botak kepala. Aduh. Karau, mahal. Mahal sekarang. Tapi cikgu, kita kan nak gunakan cikgu kan. Tapi kalau cikgu rasa tak ada apa, cikgu tak nak daftar pun tak apa, tak ada masalah. Sekarang memang 200.5. 200.5. Kemudian cikgu kena ada laporan cikgu masuk dalam pendrive. Pendrive nanti pihak My IPO tu akan ambil. Dulu susah cikgu, dulu banyak sikit. Ada langkah 1, langkah 2 sampai langkah 5. Siapa yang dah pernah dah tahu sebab kena akuan sumpah, semualah. Tapi sekarang mudah. Tapi duitnya, harganya agak keras lah. Okey, tak apalah cikgu. Pelan-pelan cikgu ya. Satu-satu kita buat. Okey, ini adalah cadangan penambahbaikan saya. Inovasi yang kita hasilkan, kita boleh upgrade. Maksud saya, tadi saya menggunakan jalan, final kita buat penambahbaikan. Sebab murid kita makin lama makin maju, makin ke hadapan. Itu saya fikir ada masa PKP. Saya test run saya punya augmented reality. Jadi main adik-adik. Kita tingkatan 2 di situ. Semua boleh main. Kalau dia berarti tak perlu saya nak sediakan pergi ke hantar rumah-rumah peranti, tak perlu. Hanya bagi mereka buat ni, bagi pinjam. Bagi pinjam buat. Mereka boleh bermain pun masing-masing. Setiap inovasi cikgu perlu adalah macam cita-cita untuk penambahbaikan. Lebih baik pada masa akan datang, lebih baik. Macam tu. Okey, itulah inovasi cikgu ya. Okey, sebelum saya akhiri kata-kata motivasi daripada saya. Kejayaan pada masa hadapan anda tercipta dengan apa yang anda lakukan sekarang, bukannya esok hari. Jadi bagi saya cikgu, kalau cikgu tak mula sekarang, bila cikgu nak mula?
Okey, jadi jutaan lah terima kasih kepada PPD Jasin Melaka yang memang SIC Plus dia memang mantul memang mendidik saya ni menjadi seorang innovator dan seperti sekarang daripada sifu saya. Saya ni pun belajar daripada sifu saya, Sifu Azmidi, Sifu Azif berkaitan dengan inovasi. Jadi cikgu nak belajar kita mesti ada guru. Jangan syok-syok seorang-seorang je, cikgu takut kadang ikut jalan sesat kan. Kan jalan untuk inovasi ni pun kena ada jalan terus ataupun jalan pandang ke hadapan. Okey cikgu. So sebelum cikgu akhiri ni, cikgu Adilah ada nak bertanya lah. Okey, bertanya tentang E15 ni. Okey, lepas ni ada quizzer. Di mana quizzer tu akan menentukan siapa yang dapat hadiah petang ni. Cikgu Dilah nak bagi satu set E15 pada pemenang. Ingat yang main quizzer ada 4 soalan je. Bersedia semua? Ada 4 soalan sahaja berkaitan apa yang Cikgu Dilah terangkan tadi. Okay. Tempat pertama dan jawabnya betul. Yang pertama, nanti kita akan lihat siapa yang nombor 1 yang dah siap jawab. Paling cepat dia dapat dan betul. Cepat tapi tak betul, tak dapat juga. Jadi Cikgu Dilah nak bagilah secara percuma saja kepada guru yang menang tu. Adil tak? Boleh tak? Okey ke tak? Setuju ke tak? Cikgu Dilah. Saya. Sekejap. Ada soalan? Tadi macam ada saya lihat soalan. Okey, boleh teruskan. Ada cikgu daripada ni, Cikgu Tai Chen Hyung. Soalan Cikgu Tai, berapa harga satu set untuk membeli ni? Ada dijual tak? Aduh, nanti PM tepi boleh tak? Niat saya nak sharing je ilmu bagaimana nak menghasilnya cikgu. Nanti kita PM tepi ya cikgu ya. Bisa tak? Boleh tak? Okey. Okey. Ada lagi soalan? Ada nak tanya? Sementara tu bolehlah lihat di Nabil yang paling di Ayas tu ikut macam awal lagi kan, mudah-mudah bijaklah dia. Sama tu lah. Saya dia tanya soalan. Sorry. Buka mic kan. Kata ada dah. Okey, cikgu-cikgu boleh jawab lah. Mentimeter, pandangan cikgu tentang E15 saya. Sharing kan. Sharing is caring. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak tanya tadi hantar ni soalan tapi tak ada yang nak jawab kan. Sorry. Okey, permainan ni kita ajar dulu ke ataupun kita terus buat macam satu PDP kan, contoh satu mata pelajaran ni kan. Macam Cikgu Adilah ni terus buat permainan ke ataupun kita ajar dulu PDP ni, kita kenalkan apa macam subjek. Kebetulan saya pun mengajar RBT lah tapi di sekolah rendah lah kan. Jadi adakah permainan ni kita ajar terus ke ataupun kita kenalkan dulu, okey ni yang output input macam sekolah rendah tak ada lah. Maknanya macam mana Cikgu Adilah buat? Kita ngajar dulu ke ataupun kita terus adakan permainan? Sebab biasanya kalau budak tak tahulah sekolah rendah kan, dia kalau permainan ni dia rasa dia main, dia tak belajar. Sebab saya pernah dulu saya buatlah permainan, lepas tu saya tengok TV ke apa kan. Lepas tu dia akan tanya saya, cikgu bila kita nak belajar? Tu jadi saya confuse juga kan. Budak-budak sekarang ni kadang kita tak boleh nak jangkau dia punya pemikiran. Sebenarnya kita nak mengajar secara PAK 21 tapi bagi dia itu bukan mengajar dia bagi dia. Okey, itu saja. Terima kasih kepada cikgu yang bertanya. Okey, saya sambil saya presentkan Mentimeter ni, jawablah cikgu-cikgu ya. Okey, apa pandangan anda tentang E15? Okey, untuk cikgu, kalau saya memang dah ajar cikgu untuk 2 masa tu tapi tak tercapai objektif. Saya dah ajar tadi ada guna kaedah tradisional tapi tak tercapai objektif saya. Dan anak-anak murid saya tak dapat melakukan apa yang saya nak. Maksudnya saya dah ajar secara tradisional tu, saya dah ajar macam cikgu cakap terang tapi tak masuk kepala. Masalah saya hadapi berlainan mungkin dengan guru-guru di luar. Maksud saya tak masuk kepala tu dia tak ingat cikgu.
Dia tak ingat cikgu. Kalau saya bagi 15 peranti tu, dia hanya dapat ada yang kosong je cikgu. Dia salin balik cikgu. Soalan saya sedih. Dia salin balik soalan saya tu. Siap saya bagi gambar, siap ada tau gambar. Semua saya bagi tapi dia salin-salin. Masa yang ujian diagnostik 1 tu. Dia salin balik pada jawapan tu balik. Jadi saya sedih lah kan. Saya lihat. Jadi memang saya ajar dulu cikgu yang teorinya. Teori saya ajar tapi mereka tak dapat. Jadi saya menggunakan kaedah pedagogi cara kaedah lain. Dengan wujudkan inovasi saya ni. Dan akhir sekarang ni pun bila guna pada tajuk ni sehingga membuatkan anak murid saya boleh bertanding mewujudkan produk masing-masing ke peringkat internasional, bertanding di peringkat internasional sebab mereka dah kuasai peranti-peranti elektronik ni. Jadi mereka boleh dapat. Sebelum ni tahap penguasaan untuk tajuk ni adalah 4 paling tinggi. 3-4. Tetapi untuk selepas saya menggunakan ni, mendapat 6-5. Dah tak ada dah 4-3 tu cikgu. Jadi sebenarnya isu permasalahan cikgu kena cari apa masalah cikgu dengan anak murid. Kalau cikgu kata tadi, pedagogi yang cikgu gunakan kaedah menggunakan TV kan, maksudnya guna YouTube kan, saya faham tu. Menggunakan permainan tak dapat, dia kata dia tak belajar. Bila tak belajar tu maksudnya dia memang tak dapat lah tu. So mungkin murid saya tak sama. Sebab saya sekolah menengah kan. Cikgu sekolah rendah, jadi mungkin pengetahuan sedia ada dia kurang. Macam anak murid saya memang saya dah ajar pun tak dapat juga. Jadi saya mewujudkan inovasi itu disebabkan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Jadi cikgu fikirkan apa cara kaedah yang cikgu nak bantu anak-anak murid cikgu. Kalau nak cuba boleh je. Kalau dalam tajuk ada tak sekolah rendah untuk tajuk elektronik? Saya rasa ada. Sebab mereka buat ada coding kan, tapi simple coding dia. Dia hanya tulis saja. Dia tak macam kami lah. Menggunakan Arduino ataupun magnet code agak susah sedikit lah. Jadi cubalah cikgu menggunakan E15, mana tahu boleh membantu cikgu nanti. Terima kasih ya yang bertanya tadi. Ada soalan lagi tak? Cikgu Dila, ada soalan daripada Cikgu Philip dan juga Cikgu Mariana Yana. Mungkin Cikgu Sheila dan Cikgu Mariana Yana boleh ajukan soalan melalui ini, buka mikrofon dan sebagainya. Cikgu Mariana, ada soalan tak? Sebab angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Dia rise up. Okey, Cikgu Sheila. Mungkin tertekan kot. Kemungkinan. Okey. Jadi kita boleh teruskanlah. Boleh teruskan. Ada tak soalan di chat? Okey, sekejap saya tengok lagi. Tengok sebab saya nak mulakan kuizer. Sebab saya dah janji tadi, saya nak bagi pada cikgu yang jawapannya semua betul. Kemudian dia adalah orang pertama yang berjaya menjawab soalan-soalan. Ada 4 saja. Ada 4 sahaja. Okey, sekejap. Okey, mungkin Cikgu Dila boleh share ni kot, yang quizzes tu cikgu. Okey, dah boleh share quizzes? Yes. Okey, sekejap lagi kita akan buat start live quiz. Okey, semua get ready ya penonton. Siapa bakal membawa? Okey, ini adalah quizzer, kodenya 904516. So boleh share lah di link moderator. Right. Okey, siapa yang dah bersedia? Kita tengok siapa. Okey, baru seorang. Okey, nanti saya akan start lah. Okey, tunggu start. Nanti tak adil pula yang seorang dah jawab kan. Kita tunggu siapa cepat siapa cepat dia dapat. Okey.
4 soalan je cikgu, tak banyak. 4 soalan saja berkaitan dengan IPN. Apa yang saya dah terangkan tadi. So kalau cikgu-cikgu berminat nak tahu lebih lanjut, nanti boleh PM tepi lah. Kita akan bantulah mana-mana cikgu yang nak bermula inovasi. Yes. Cikgu. Ya, saya. Hello, cikgu. Ya, hello. Cikgu lupa bagi link quiz kepada kami orang. Oh, moderator tak ada tak bagi kat chat Ya, dah bagi dah. Belum ada. Dah bagi? Ada. Belum Tak ada ke belum? Mana QR code? Boleh tak? Sekejap ya. Kalau bagus bagi link. Link ya. Sekejap. Belum ada bagi lagi. Cuba sekali lagi Cikgu Dila link. Boleh share sekali lagi. Mungkin dia tak dapat. Kenapa scan QR code tak keluar? Alamak. Wah. Saya dah 57 dah ni. Sekejap Sekejap Kejap. Dah ada dekat chat link. Dah ada dah? Okey, terima kasih. Dah ada dah. Alright. Thank you. Thank you. Wah, ramainya 77, 78. Takutnya pula. Alright. Ada lagi tak? Cikgu Dila nak mulakan. Oi. Cepat penonton-penonton di luar sana. Pak cikgu lepas siapa cepat dia dapat. Sampai bila kita tunggu ni? Cikgu Zura sampai. Ada had ke macam ramai dah 100 lebih dah. Macam mana ni? Belum boleh mula lagi kan? Macam semakin ramai, semakin bertambah. Sekarang sudah 113, 114, semakin menarik, semakin meningkat angka, semakin meningkat. Semakin menarik Wow, 124 sekarang, 125. Wow. Cikgu Zura ada tak soalan? Kita tunggu mereka masuk ni. Sekarang saya lihat setakat ni belum ada lagi soalan. Cuma semua minta ni lah link. Okay, sekejap Cikgu Liza ya. Saya share sekali lagi. Mungkin capai link untuk ni. Okay, dah 130. Berapa? 130. 130. Okey, settle lah. So, tapi macam ada yang tak dapat masuk. Siapa tak dapat masuk? Ada yang tak dapat masuk? Macam mana ya? Sudah bagi link kan? Sudah. Mungkin tak dapat masuk tu disebabkan oleh mungkin capaian tak berapa. Okey. Mungkin lagi satu. Sebab saya live quiz ni. Live quiz dia ada pakai lain lah. Maksudnya perlu kuat sikit barulah. Okey, saya mula. Alright. Boleh cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Empat, 3, 2, 1, go! Kenapa tak jawab lagi orang ni? Cikgu Dila, boleh mula dah Cikgu Dila? Tak dengar. Boleh mula Cikgu Dila? Mula semula. Ya. Saya tak dengar. Sekejap saya. Kenapa Cikgu Zura?
Boleh mulakan cikgu sebab belum dapat masuk. Ada guru-guru belum dapat masuk lagi. Dah mula. Saya sudah mula. Saya sudah mula Cikgu Zura. Okey. Cuba jawab. Cikgu cuba refresh skrin cikgu sebab skrin cikgu masih lagi awal. Sekejap. Sekejap ya. Ada masalah teknikal pula. Nah, ni ramai sudah menjawab sini yang kejap. Okey, sudah ada yang menjawab. Ada empat orang. Yang pertama Nur Haniza ada. Nur Haniza. Tak apa, kita tunggu yang lain. Ada 83. Tunggu rakan-rakan yang lain jawab. Belum habis lagi mereka jawab. Cikgu semuanya hebat-hebat. Semua hebat-hebat. Kejap ya. Nanti tambah kita ada siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya. Okey Kak. Okey Cikgu. Ada pemenang Cikgu? Sudah ada pemenang sudah di atas tapi saya tak kasih tunjuk. Oh, okey. Tahniah. Tahniah. Nanti dulu kita tunggu yang lain nih. Mau menjawab lagi nih. Belum habis jawab lagi. Ada soalan nggak Cikgu Zura? Sementara tunggu yang lain jawab nih. Ada Cikgu Tini tanya. Soalan Cikgu Tini, berapa soalan yang Cikgu sediakan setiap kotak? 4 je. 4 soalan. Okay, siap lagi ya Cikgu Dila. Saya tengok lagi, saya scroll up lagi. Alright. Kalau ada, mana tahu tadi kan ada soalan yang tidak nampak sudah tuh. Kasihan penonton. Itulah itu. Macam terlampau banyak betul ini. Keluar Sabah. Keluar Sabahan kita bah. Bisa ada orang-orang Sabah di sini kan? Kenapa Cikgu Dila boleh berbicara bahasa Sabah? Karena suami saya orang Sabah. Nah, jangan terkejut ya.
Jadi kadang-kadang terkeluar lah dia punya slang tu. Ada Cikgu Zura? Sekejap. Rasanya tiada. Kita terus pada pemenang. Yes, tiada Cikgu. Tiada? Ya, tidak ada. Okey, tidak ada. Okey, jadi bila tidak ada, tapi kan masih menjawab lagi dia orang ni ya. Macam mana tu? Ya, struggle betul pada orang ni menjawab. Nah, dia menjawab bah. Bagus. Pay attention. Kita ada berapa penonton? Kita ada 500 penonton sekarang ni. Wow. Tanya-tanya semua hari ini petang-petang ini sudah mendapat ilmu inovasi kan? Jadi saya harap yang dah sudah kita boleh buat penambahbaikan. Penambahbaikan maksudnya tadi 600 cikgu. Berapa? Tadi 600. Oh, sudah main quiz sudah kurang jadi 500 ya? Okey. Oh, masa dengar ilmu 600 ya, sekarang sudah ending sudah. Tak apa, tak apa. Yang lebih dah masuk YouTube live. Okey. Wow. Oh, sebab kita punya had kita memang 600 ya. 500 dalam Zoom, lebih masuk YouTube live. Oh, okey. Faham. Jadi cikgu-cikgu kalau nak tengok lagi ulangan boleh terus pergi YouTube channel. Okey, betul. Pada guru-guru yang lain jika ingin melihat lagi sekali lah pembentangan saya kan dengan Datuk berkaitan dengan membaca jambatan ilmu membaca dan kemudian pasal E15 peranti elektronik nak dapatkan orang kata ilmu sedikit yang ada pada saya ni ada banyak lagi saya pun nak kena belajar lagi siapa yang dah ada inovasi nak buat inovasi, nak buat penambahbaikan terhadap inovasi yang lama, bagi nafas baru pada inovasi anda. Okey, boleh daftarlah ke MyIPO untuk inovasi 2023. Untuk siapa cikgu? Bukan untuk kita. Untuk murid-murid kita, dan dia bila kita pergi pada murid-murid dia akan sedikit kita pun dapat dia punya natijahnya. Memang nampak Okey, boleh ke saya endkan quizzer ni macam tak berhenti pula quizzer saya ni. Teruskan saja cikgu. Teruskan ya. Ya, kita mau tengok siapa pemenang. Pemenang sudah ada Cikgu Zura di atas. Okey. Dah nampak. Dah memang tak nampak sebab saya tak kasih nampak. Mau tengok kah? Ya, kasih tengok. Kasih tengok Ya, kasih tengok. Okey, siapa yang dapat ni? Mau tengok juga pemenang dia. Ya, pemenang semua tak sabar mau tengok pemenang Sebab saya sudah bilang tadi awal kan. Nah, Cikgu Nur Haniza. Okey, Cikgu Nur Haniza ni memang dari tadi pertama dan jawapannya memang betul semua. Minta PM moderator tolong saya dapatkan nama penuh Cikgu Nur Haniza, alamat Cikgu Nur Haniza. Tahniah Cikgu Haniza. Ya, siapa tu dari mana Cikgu Haniza? Boleh bersuara ke? Nak kenal lah pada pemenang ni, dia alert lah. Dia alert pada petang ni. Dia dapat cepat tau. Saya tak kata cikgu-cikgu lain tak dapat menjawab. Dapat. Cuma yang paling pantas, paling cepat adalah Cikgu Nur Haniza dan jawapannya adalah betul. Yang kedua ada Cikgu Fazidah ni. Tapi bukan Cikgu Fazidah. Tadi dah tukar orang dah. Sebab saya kata tadi saya dah janji saya nak bagi yang pertama. Memang dari tadi adalah Nur Haniza. Memang dah dia dapat jawab 4 yang betul. Ada Cikgu Nur Haniza di sini? Ada Cikgu Dila. Kenalkanlah diri Cikgu Haniza. Saya Nur Haniza Ibrahim dari SMK Kelebang Besar, Melaka. Oh, orang Melaka kita. Tanya. Macam tu kalau Kelebang Besar, saya pergi sana je lah. Kalau boleh belajar sekali Cikgu. Terima kasih banyak. Boleh. Kelebang Besar. Boleh kopi-kopi sekali. Kopi-kopi. Ya, boleh. betul. Siapa nak kopi-kopi lagi tu? Jom kita kopi-kopi. Okey. Nanti tapi dah PM Cikgu Nur Haniza. Apa-apa pun PM nombor lah Cikgu Haniza. Kelebang Besar, Cikgu Salwana. Bersama dengan Cikgu Salwana, betul sekolah? Betul. Ada Cikgu Salwana panggil awal.
Saya sahabat saya tu. Okey. Nanti kita boleh bertemu. Okey, tahniah Cikgu Haniza. Okey, yang lain? Saya endkanlah kuis ni. Ken dan alright, dah habis. So saya stop share screen sekarang. So kita kembali kepada siapa yang tidur atas katil tu? Kau main cikgu. Aduh. Okey, terbaik cikgu. Apa-apa pun sambil relax. Cikgu tak sihat ke tu? Katil dia sihat ya? Okey, sambil rehat santai-santai pun kita boleh dapat ilmu. Apa-apa pun memang terbaik semua. Okey, salam sayang daripada saya. Kalau tak mula hari ini, bila lagi kita nak mula? So jom cikgu, kita berinovasi demi anak-anak didik kita di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. So Cikgu Dila, terima kasih yang tak terhingga. Memang menyeronokkan sesi Cikgu Dila sebab Cikgu Dila ni memang seorang yang fun, ceria. Okey, so sebelum itu, apa yang penting rakan-rakan pendidik sekalian, daripada perkongsian Cikgu Dila ni, kalau kita lihat sebenarnya guru ni berupaya untuk melakukan sebarang inovasi. Cuma kita hanya perlu tahu dimensi iaitu dimensi keperluan. Keperluan mengikut kehendak murid kita. Sebab kita nak membuat inovasi ni untuk anak murid kita. Hanya kita yang tahu, bukannya orang lain. Kita yang tahu kelas itu. Jadi kalau boleh cikgu kena memahami keperluan dan kehendak anak murid kita. Apa yang dia nak. Okey, jadi daripada itulah di situ kalau kita tengok ada dia punya objektif utama, ya cikgu-cikgu. Okey, dan saya berharaplah menerusi daripada perkongsian CDL pada hari ini dapat membantu, dapat serba sedikit sebanyaklah, sebanyak mungkin boleh membantu rakan-rakan guru, rakan-rakan pendidik yang ingin menceburkan diri dalam bidang inovasi. Jangan takut untuk melakukan inovasi. Jangan takut. Sebab kita ada kawan, kita ada geng di dalam ni, geng CDL ni. Inilah kawan-kawan kita, inilah family kita. So kalau kita menghadapi cabaran, so kita tahu dengan siapa kita nak rujuk. So kita ada mentor. So cikgu-cikgu boleh buat kolaborasi, boleh bertanya. Kalau cikgu malu, cikgu boleh WhatsApp. Cikgu boleh bertanya dengan rakan-rakan daripada geng CDL untuk meminta nombor telefon Cikgu Dila. Dan cikgu-cikgu boleh berhubunglah dengan Cikgu Dila di akhir sesi ini nanti, insya-Allah. Minta maaf cikgu, line saya tak berapa okey. Di Kuching hujan lebat. Memang line tak berapa okey, so kita pun memang faham dengan keadaan tu dan kita kena terima keadaan itu dengan sebaik mungkin. Jangan risau cikgu, link kehadiran akan dikongsikan sebentar lagi. Baiklah, so sebelum itu saya ingin share screen. Berita baik untuk rakan-rakan. Ada nampak? Right. Oops. Kejap ya. This part. So so jangan lupa cikgu-cikgu, dan juga rakan-rakan pendidik, jangan lupa untuk sentiasa stay on di minggu hadapan bersama dengan Cikgu Bun. Cikgu Bun ni pun di antara orang yang hebat juga, orang yang hebat dan orang yang penuh inspirasi. Dan saya pun sangat banggalah dengan Cikgu Bun ni sebab dia daripada personal apa yang saya lihat dia memang sangat kreatif untuk berbicara, menulis, memang sangat hebat. Saya pun macam wow, macam mana dia boleh terfikir macam ni? Macam mana dia boleh macam ni? Macam mana dia boleh ni? So kalau nak tahu macam mana nak berminat, macam mana hendak menjadi seorang penulis, berminat untuk menjadi seorang penulis, jangan lupa untuk daftarkan sesi CDL Hands-on Online Session siri yang ke-81 bersama dengan Cikgu Bun pada 10 Mac ini. Masa yang sama, link pendaftaran boleh didapati di pautan ataupun website CDL, cikgu-cikgu.
Okay, so sebelum itu saya stop sharing. Okay, so link pendaftaran, link kehadiran hari ini cikgu boleh dapatkan di pautan chat, dan sekarang saya fikir sudah sesi bergambarkan. Jadi kalau boleh dipersila rakan-rakan pendidik sekalian untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi swafoto kita pada hari ini. Okay, kalau boleh stop sharing dulu ya. Stop sharing di chat. Okay, ready. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Okay, next page. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Okay, senyum je cikgu-cikgu. Okay, freestyle semua. Okay. Okay, cikgu-cikgu, sudah. Okay, so sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, okay, izinkan saya lah untuk menyampaikan serangkap pantun penutup kita pada hari ini. Okay, berakhir sudah perkongsian Cikgu Dila. Moga bersua minggu hadapan. Andai ada tersasul kata, salah dan silap harap dimaafkan. Okay. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, penghargaan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menghadirkan diri ke sesi perkongsian pada hari ini. Okay. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha, Datuk Dr. Mahinder, okay, dan juga Dr. Zalina, okay, dan juga rakan-rakan pendidik kita daripada negara Brunei dan juga negara Indonesia. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okay, dan juga ucapan jutaan terima kasih kepada JPN, PPD dan juga rakan-rakan pendidik yang lain. Ya, terima kasih. Anda memang terbaik, hebat kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Okay, jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Okay, dan segala kesulitan harap dimaafkan. Sekian sahaja sesi kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan jaga kesihatan semua. Salam sayang daripada Cikgu Zura. Okay, bye.